dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah susulan daripada peralihan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ke fasa 3 bermula 1 Oktober yang lalu. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Tuan Haji Muhammad Sukardi bin Abdul Ghaffar, Guru Besar SK Sri Nilam, untuk menyampaikan taklimat pada petang ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Aizuddin selaku pengacara majlis pada petang yang berbahagia ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang dapat hadir ya dalam sesi libat urus pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa Pelan Pembedahan Negara bersama ibu bapa penjaga SK Sri Nilam. Syukur alhamdulillah minggu ni telah pun bermula sesi persekolahan untuk anak-anak kita. Oh, tak dengar ya? Dengar pun? Tak dengar. Memang tak dengar ya? Baru nak boleh cakap. Dengar, tak ada masalah. Alhamdulillah. Dengar. Terima kasih. Sebab ada tadi dapat mesej tak dengar kan? Okey. So, alhamdulillah ya. Minggu ni kita telah pun menerima anak-anak kita daripada PPKI daripada hari Isnin itu hari. Alhamdulillah walaupun bilangan murid yang hadir cuma 35-36 orang lah, tapi alhamdulillah syukurlah, dan tidak ada satu pun murid-murid arus perdana yang hadir pada minggu ni. Itu maknanya ibu bapa faham bahawa pada minggu ni adalah minggu untuk PPKI datang ke sekolah. Okey. So seperti mana yang rasanya tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa yang saya hormati, tuan-tuan mungkin telah pun mendengar ya taklimat yang disampaikan oleh YB Menteri Kanan Pendidikan pada 12 September tentang pembukaan sekolah untuk 3.0 ni, dan juga mungkin banyak sumber-sumber lain lah, maklumat daripada berita dan sebagainya, dan saya rasa telah faham lah tentang situasi yang akan berlaku di sekolah dalam sedikit masa lagi. Okey. So saya cuba beri penerangan serengkas mungkin, tetapi tuan-tuan dan puan-puan boleh faham lah ya. Okey. Yang pertama sekali ialah apabila Kuala Lumpur diisytiharkan berada dalam fasa 3 pada 1 hari bulan Oktober itu hari, maka dari segi KPM Kementerian Pendidikan Malaysia, dia ada tempoh 14 hari bertenang. Selepas tu barulah sekolah dibuka lah. Maksudnya selepas 1 hari bulan 10 diisytiharkan Kuala Lumpur berada dalam fasa yang ketiga, maka prasekolah akan mula bersekolah pada 18 Oktober 2021. Saya rasa yang tu semua orang faham lah. Dan PPKI serta prasekolah, dia tidak ada penggiliran, maksudnya kehadiran adalah secara penuh lah. Okey. Tetapi akan datang ini saya jangka sajalah, bukan kata exactly tarikh tu. Okey, selepas 18 hari bulan, insya-Allah lah saya rasa pada 1 November nanti tahap 1 itu tahun 1, 2, 3 akan mula bersekolah. Tapi apa pun bukan sekolah, pihak jabatan akan maklumkan kepada sekolah secara rasmi. Kemudian barulah kita akan maklumkan kepada ibu bapa lah. Itu dia punya kaedahnya begitu. Okey. Alright. So boleh tak siapa ni yang jaga slide ni ke slide yang pertama? Okey, ada kita akan fokus kepada beberapa isu sajalah sebenarnya kan, supaya jelas lah. Kita pergi ke soalan lazim ya, terus. Saya harap internet kita okey. Okey, kita fokus pada soalan lazim lah. Tetapi kalau ada nanti mungkin dalam ruangan chat tuan-tuan boleh bertanya juga insya-Allah. Okey, soalan pertama tu saya rasa saya dah beritahu tadilah. Okey, dah beritahu tadi, buka pada 4 bulan untuk PPKI dan 18 bulan untuk untuk prasekolah. Adik. Okey. Cina mana suara dia tak dengar? Marah pula. Okey, soalan nombor 2. Adakah semua murid akan hadir apabila sekolah dibuka? Jawapannya tidak. Okey, tidak.
Okey, maksudnya yang seperti tadi jugalah, mereka akan hadir ke sekolah secara berfasa lah. Apabila pihak sekolah maklumkan sekolah buka sekian bulan, barulah anak tuan-tuan akan datang ke sekolah. Itu cerita dia. Okey, nombor 3. Bagaimanakah keadaan kehadiran murid dilaksanakan? Okey, dari segi kehadiran murid, yang pertama kehadiran penuh, maksudnya tanpa pengeliran yang berlaku pada PPKN dan juga prasekolah nanti. Kemudian bagi tahap 1 dan tahap 2 mereka akan datang secara bergilir lah. Maksudnya minggu pertama kumpulan A, minggu kedua kumpulan B, minggu ketiga kumpulan A, macam itulah. Okey. Sebanyak 50%. So pihak sekolah telah pun mula menyusun murid-murid jika kumpulan A dan kumpulan B, di mana kita telah menetapkan bahawa yang A itu maksudnya yang ada adik-beradik lah, supaya tidak timbul masalah kepada ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah. Kalau katakan kakak kumpulan B, adik kumpulan A akan timbul masalah. So kita utamakan kumpulan A adalah yang ada adik-beradik lah. Okey, itu keadaannya. Okey, kemudian nombor 4, adakah semua murid perlu divaksinkan dahulu sebelum hadir ke sekolah? Jawapannya tidaklah. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni dari segi vaksinnya hanya melibatkan murid-murid berumur 12 tahun sahaja. 12 tahun dan ke atas. Kalau tak cukup 12 tahun, belum lagi. Okey, yang di bawah tu maksudnya daripada tahun 1 sampai tahun 5 belum lagi lah. So kita tunggu yang tu daripada kerajaan, apa yang akan berlaku, tapi kita dah standby sebenarnya. Tapi sekarang ni yang berlaku ialah murid-murid yang telah mencecah umur 12 tahun dan ke atas sedang diberi vaksin. Okey. Kemudian soalan yang kelima, adakah kaedah kehadiran secara pengeliran ini akan dilaksanakan sehingga Februari 2022? Okey, so sebarang perubahan akan diberitahu oleh pihak KPM lah. So kita senang je kalau katakan keadaan ini berterusan sehingga Februari tahun depan, kita ikut saja sehingga diberitahu oleh pihak KPM. Okey, soalan seterusnya. Soalan 6. Okey, soalan 6, adakah kelas yang mempunyai bilangan murid yang sedikit masih perlu digilirkan? Yes, katakan murid tu kelas tu ada 10 orang, masih perlu ada 5-5 lah. Macam tu kaedahnya. Sebab kita sekolah kita muridnya 800 lebih. Kecuali lah kalau katakan satu sekolahnya murid kurang daripada 150 orang, maka mereka akan hadir penuh lah. Itu bagi dalam konteks sekolah kita masih perlu bagi kepada 2 lah, 50%. Okey, soalan yang ketujuh ialah adakah ibu bapa penjaga boleh memilih untuk tidak menghantar anak-anak jagang ke sekolah tersebab keselamatan? Okey, itu hak tuan-tuan dan puan-puan, tetapi secara peribadi saya kata macam inilah. Eloklah tuan-tuan hantar anak ke sekolah. Okey, sebab kita tengok dari segi risiko, dari segi apa yang berlaku lately lah 2-3 hari ni nampak okey lah. Kemudian dari segi sekolah, dari segi sanitasi, dari segi kebersihan, kita memang telah bermula beberapa minggu lepas. Kita dah start sanitasi, kita dah basuh classroom, kita dah bersih tingkap dan sebagainya. Kemudian kita dah turunkan semua lansir-lansir yang ada tu supaya murid kita dapat belajar dalam suasana yang udara penggunaannya bagus, cahayanya okey dan sebagainya lah. Jadi nasihat saya, sebab dah lama sangat mereka tak sekolah, datanglah ke sekolah. Ya, sebab kita rasa ada sedikit terjejas lah apabila kita buat PDPR. Ada murid-murid yang langsung tidak terlibat dengan PDPR. Jadi kita nak kalau boleh bila dah semuka macam ni, hantarlah anak tuan-tuan perempuan ke sekolah, insya-Allah. Okey, kemudian soalan berapa ni? Soalan ke-8. Okey, dari segi penutup muka ya. Okey, sekarang ni KPM kita punya SOP terbaru ialah penutup muka atau face mask yang saya pakai ni, nak cakap kena buka lah. Wajib pakai untuk murid dan digalakkan pakai double. Kalau nak pakai yang shield tu pun boleh juga. Okey, digalakkan, diwajibkan kepada murid. Maknanya semua guru, semua AKP akan sentiasa memakai mask apabila berada di sekolah lah. Okey, kemudian soalan yang ke-9, dari segi pakaian. Okey, pakaian ni sedikit kelonggaran lah. Jadi sekiranya didapati pakaian anak kita tu dah sendak, dah tak sesuai nak pakai kan, tuan-tuan tak payah nak beli-beli lagi, tak payah. Pakailah apa yang ada. Jadi saya cadangkan, pihak sekolah cadangkan supaya anak ni pakai t-shirt sukan sahaja. Kalau boleh berwarna putih lah. Macam yang budak BPKS kan dia pakai yang tu sahaja. Jadi
Jadi nampak lebih mudah lah untuk anak kita. Okey, ada tadi kata kalau nak bercakap pakai mask juga ke? Pandai-pandai lah. Cerita dia kan. Kalau rasa ke pakai mask tu mengganggu dari segi komunikasi, buka sekejap kan. Tetapi kita kalau boleh kita nak jadikan budaya memakai mask lah. Okey. Kemudian apa ni, nombor 10. Okey, adakah semua guru perlu hadir apabila sekolah dibuka? Okey, guru hanya hadir ketika sekiranya anak murid mereka hadir. Katakan saya mengajar tahun 4. Apabila tahun 4 tak dibuka, saya tak perlu hadir, tetapi saya terlibatkan PDPR. Macam cikgu-cikgu PPKI, sekolah dah buka, so mereka perlu hadir lah. Itu kaedahnya. Okey. Seterusnya soalan 11. Soalan 11, adakah guru yang menghadapi masalah capaian internet? Ya. Kalau guru merasakan ada masalah segi capaian internet di rumah, tak boleh nampak feedback, mereka boleh datang ke sekolah. Tak ada masalah. Gunalah kemudahan yang ada di sekolah ini. Okey, kemudian guru kaunseling memang wajib ada di sekolah lah. Kalau kita ada kes murid yang ada masalah dan sebagainya, kita minta dia kaunseling lah. Okey, soalan 13, AKP, yes, perlu hadir lah semua. AKP perlu hadir. Dan juga yang lain-lain tu lah, pekerja keselamatan dan kebersihan pun kena hadir juga. Okey. Okey, soalan 14, adakah ketetapan pengeropokan sekolah ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan institusi pendidikan swasta? Jawapannya ya. Semua terpakai. Okey, soalan 15, adakah guru tangan yang telah menerima COVID lengkap perlu menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum hadir ke sekolah? Jadi biasanya kalau dah 2 vaksin tu tak perlu lagi saringan lah. Kecuali kalau kata mungkin ada gejala, mungkin lebih baik buat saringan lah. Tapi rasanya semuanya dah okey dah, insyaAllah. Okey, 16, adakah guru yang belum menerima vaksin lengkap atau belum divaksin perlu hadir ke sekolah? Kalau katakan ada guru yang belum vaksin, mereka kena hadir juga ke sekolah, tetapi mereka tidak dibenarkan mengajar dalam bilik darjah lah, maksudnya mereka akan diasingkan. Kalau katakan dia duduk di satu bilik, kat situ duduk, mungkin dia buat kerja-kerja lain lah, mungkin kawan-kawan akan tolong lah. Tetapi nak beritahu bahawa kebanyakan guru rasanya hampir 100% sudah pun mendapat double dose lah. Okey. Okey, 17. Adakah guru yang belum menerima vaksin lengkap atau boleh melaksanakan PPP? Memang tak boleh lah, tak dibenarkan. Okey, tapi mereka perlu hadir ke sekolah. Okay, dari segi AKP, semuanya telah pun mendapat dos yang lengkap lah, 2 dos. Okey, kemudian apa lagi? Nombor 19. Pekerja perkhidmatan sokongan macam cleaner, macam kantin tu, kalau mereka tidak dapat vaksin lagi, maksudnya tak dapat 2 dos, mereka tidak dibenarkan. Tapi alhamdulillah kita semua dah settle benda tu lah. Okey. Ya. Okey, soalan 20. Status pengurus sekolah apabila berlaku perubahan fasa PPN. Okey, seperti saya kata tadi, apabila diumumkan fasa baru maka kita ada 2 minggu. 2 minggu selepas itu untuk buka sekolah. Okey, itu keadaan dia. Okey, apakah tindakan pihak sekolah sekiranya terdapat kes positif COVID-19 apabila sekolah buka? Okey, sekiranya ada. Okey, sekiranya ada, kita ada dibekalkan kit kendiri yang test COVID tu ada. Kita ada lebih kurang 80 unit yang dibekalkan oleh KPM. Jadi kita boleh pakai yang tu lah. Tapi apa-apa pun kita akan merujuk kepada PKD, iaitu Pusat Kesihatan Daerah. Apa jua tindakan, katakan adanya gejala di sekolah, contohnya kita akan berhubung terus dengan PKD untuk tindakan selanjutnya lah. Selain daripada itu, kita akan maklum kepada ibu bapa yang berkenaan lah. Dan tetapi apabila katakanlah murid itu sampai di pintu pagar sekolah pagi itu, kita dapati ada gejala, contoh dia demam dan sebagainya, so kita akan advise supaya dia balik lah. Maksudnya ibu bapa perlu menguruskan untuk ke klinik dan sebagainya. Okey, so dari segi prosedur masuk sekolah dan sebagainya sama juga macam yang sebelum inilah. Saya rasa even tengok PPKI pun mereka dah faham lah. Mereka dah faham, dah ambil dia punya temperature dan sebagainya. Mereka pun faham, tak ada masalah. Okey, saya rasa yang lain tu, ya sila. Ada soalan ke? Guru dan kita sekolah tak faham tu apa soalan tadi.
Sekejap saya ingat kalau tuan nak tanya terkait dekat dalam mesej ni pun boleh juga. Apa ni, salam guru di tengah sekolah, jika kumpulan murid pada minggu itu berada di rumah, adakah guru akan membuat video bagi kumpulan murid tersebut? Okey, katakanlah pada minggu tu nak jawab soalan tu Mr. Firdaus lah. Okey, katakan minggu yang pertama tu anak tuan-tuan berada di rumah. Okey, sebenarnya dalam konteks sekarang, apabila sekolah dah buka, katakan anak tuan darjah 1 contohnya kan, kumpulan A berada di sekolah, kumpulan B berada di rumah. Untuk kumpulan B tadi, guru-guru akan memberi bahan-bahan, memberi pandangan apa yang mereka perlu buat pada minggu tersebut di rumah. Okey, tetapi yang di sekolah tu mereka akan mengajar macam biasalah. Macam tu. Dia tak ada lagi PDPR macam sekarang ni pun. Sebab macam mana cikgu nak buat pasal cikgu berada di sekolah. Dan kan satu kumpulan berada di rumah kan. So yang di rumah tu kita akan bagi arahan apa yang perlu mereka buat lah. Mungkin dari segi bacaan ke, dari segi tulisan ke, menjawab latihan untuk pengukuhan dan sebagainya. Macam tu keadaan dia. Dari segi online Google Meet tu memang tak ada lagi lah sebab cikgu tu berada di sekolah untuk cater kumpulan A tadi. Okey, ada soalan yang kedua ni apa ni? Seluar sukan dah singkat, boleh pakai seluar lain ke? Kalau dah tak ada sangat, pakailah seluar lain. Kalau boleh warna gelap lah. Kalau boleh macam tu lah. Okey. Kita nak jawab tak boleh juga kan. Sebab memang kita hendakkan supaya anak-anak datang ke sekolah. Kemudian Intan ya, Assalamualaikum cikgu salam. Saya ingin bertanya jika anak belum divaksin lengkap, boleh hadir? Boleh, jawapannya boleh tuan. Boleh hadir, tak ada masalah. Jangan risau. Kemudian ni Faizan Ishak. Sebab dia tak dengar sangat dah. Alamak. Tak dengar. Tak dengar. Tapi yang lain kata okey. Mungkin ada masalah kot. Okey, ini Ali Karamallah. Kasut sekolah wajib ke cikgu? Okey. Itu saya kata ada sedikit kelonggaran. Kalau katakan kasut sekolah tu dah rasanya mungkin dah terkoyak ke, dah tak boleh nak pakai, pakailah kasut lain. Tapi kalau boleh yang bersesuaian lah. Jangan yang betul tinggi kan. Okey. Sebab kita tak anu sangat dari segi pakaian kasut ni, kita nak mereka hadir ke sekolah. Tapi kalau boleh rambut tu agak pendek sedikit lah. Janganlah rambut macam gumpal pula kan. Ada tanda macam tu kan. Okey, perlu kuatkan volume pada sound. Volume saya dah maksimum lah tuan. Dah maksimum dah. Dah pakai laptop ni. Dah 100%. Okey, ini Izrin ya. Cikgu, bila sesi persekolahan akan dibuka? Dah buka pun untuk PKI. 18 untuk prasekolah. Lepas tu tunggu pengumuman daripada sekolah. Bila sekolah untuk dua. Okey, pergerakan anak balik seperti biasa. Okey, sama juga. Tapi kita takkan takkan serentak lah kalau boleh. Sebab kita mungkin ada lewat 15 minit antara satu sama supaya tidak berlaku jam dekat depan tu kan. Sebenarnya kerjasama daripada ibu bapa sangat penting lah. Sentiasa mengingatkan anak-anak kita dari segi penjarakan dan sebagainya tu lah. Okey. Okey, waktu persekolahan, okey, maksudnya macam ni. Kalau murid tahap 1 dia 12.50 kan, dia balik kan. Okey. Mungkin 12.30. So kita mungkin 12.20 dah kita dah standby bawa dia ke pagar lah. Okey. Tahap 2 pukul 1. So mungkin 12.50 tu dah mula dah turun dah supaya macam saya kata tadi tak berlaku jam di pagar utama sana lah. Okey, dari segi penyuruhan tu biasa sajalah. Okey, nanti apa-apa kita akan maklum dalam WhatsApp kelas tuan-tuan lah. Okey, ada kata suara jelas dan kuat. Okey, sesi pembelajaran akan dilanjutkan. Setakat ini yang diberitahu oleh pihak menteri, sesi persekolahan akan berlangsung sehingga bulan. Jalan ni sebenarnya sehala je ni. Tapi sebab orang dah vaksin, orang buat pergi balik. Okey. Apa lupa dah tadi dah. Rasa ada gangguan sedikit tadi. Tapi okey, apa tadi? Apa tadi ya? Okey, waktu rehat, makanan orang kantin akan sediakan. Nanti kita akan atur sama ada kantin boleh hantar ke kelas
ataupun murid turun di bawah, itu tadi kita uruskan. Tetapi mereka masih lagi akan makan di classroom bersama guru-guru lah. Jadi belum ada lagi arahan kata boleh makan di kantin sekolah. Okey, macam BPKI sekarang ni pun pihak kantin akan hantar pack makanan terus ke BPKI. So mereka akan makan di sana sahaja. Okey, sangat mana pergerakan mereka masih lagi terhad lagi lah. Alright. Okey. Kemudian kalau saya ada bagi pendapat jika murid atau anak-anak yang kurang sihat seperti batuk sesama mohon tidak Okey, katakan anak tuan-tuan batuk dan sesama, memanglah janganlah hantar ke sekolah, tetapi tuan-tuan kena maklumlah kepada guru kelas, katakan anak tuan demam ke sebagainya. Yang penting ada makluman. Sebab jabatan tindakan, kalau katakan murid tu tak hadir, kenapa tak hadir? So kalau ada surat tu cantiklah. Kalau mungkin hari pertama tu tak dapat nak provide surat, mungkin WhatsApp pun okey. Tapi the next day tu kalau boleh kita nak surat lah. Tapi surat tu jangan pula tuan-tuan minta cuti daripada katakanlah 1 bulan 11 sampai 16 bulan 12. Yang tu kita tak mahulah. Tapi saya rasa jangan risau dah tuan-tuan, jangan risau. InsyaAllah kita berada dalam keadaan yang selamat lah. Sekolah kita ni dah 4 kali orang datang, daripada kementerian datang pada bulan tu, 20 hari bulan itu. Orang kementerian datang cek kita di sekolah, orang jabatan pun datang, PPD pun datang, hari Ahad pun mereka datang cek sekolah. Sampai macam tu sekali. InsyaAllah kita sentiasa memastikan sekolah kita selamat insyaAllah. Okey. Okey, nanti kan live ni kita akan record, nanti kita akan share dalam dalam WhatsApp kelas masing-masing lah. So tuan-tuan boleh go through juga nanti bila waktu lapang sebagainya lah. Sebab kita banyak masa yang sangat panjang lah, ada 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi lah. Alright, kemudian waktu rehat sama juga macam dulu. Cuma tu saya kata tadi, kita tidak benarkan murid pergerakan tu masih lagi terkawal. Kalau kata perlu ambil makanan di kantin, maka mereka perlu bergerak dalam jarak 1 meter dan sebagainya lah. Dan dari segi arrangement tu di sekolah, tuan-tuan jangan risau lah insyaAllah. Saya lebih suka kalau tuan-tuan pastikan anak tuan-tuan bawa bekal sendiri kan. Itu lebih secure kita katakan. Maksudnya kita masak sendiri, tapi mungkin kita ada kekangan lain lah. Okey. Daripada Encik Khairul Azlan ni, apa yang tadi? Dah jawab tadi kan, kalau tak sihat jangan datang sekolah. Okey, kasut sekolah tadi. Okay, sekolah kalau tak ada pakailah sport shoe pun boleh lah, tak ada masalah. Janganlah pakai yang jenis tumit tinggi sudah. Okey. Maaf cikgu, saya ingin bertanya untuk penggiliran kelas, maksudnya anak-anak masih belajar PDPR kan? Cikgu, maaf ya cikgu saya baru masuk. Okey. Okey, nanti katakan kumpulan A berada di sekolah, kumpulan B berada di rumah. Di rumah tu mereka adalah kerja-kerja yang cikgu minta mereka buat lah. Buat karangan ke, buat apa-apalah, cari bahan dan sebagainya. Kemudian bahan itu akan dibincang balik dalam kelas apabila mereka berada di sesi semua muka next minggunya. Sebab kita punya giliran ikut mingguan ya. Dia bukannya hari-hari pilih, tidak. Minggu ni dia berada di sekolah, minggu depan dia bercuti dia ada di rumah macam tu. Okey. Kemudian apa ni lagi? Okey, sesi ni hingga insya-Allah lah sampai hujung bulan 2 pada bulan Mac sudah sesi yang baru lah. Maksudnya tahun depan tahun 1 akan masuk pada bulan Mac. Dan tingkatan 1 pun sama juga akan berada di sekolah menengah pada 1 Mac lah. Okey, Nur Damia ni apa ni? Untuk penggiliran kumpulan A dan B, cikgu akan ajar silibus yang sama. Ya, sama je. Maksudnya tidak ada murid yang tertinggal. Okey. Alright. Proses balik itu minta diperkemaskan sebab selalu bottleneck kat gate. Apa ni bottleneck kat gate? Tak faham. Ini memanglah saya kata kalau bila waktu balik ni, bila mereka berada dalam kawasan sekolah kita masih boleh kawal. Tapi bila keluar pada gate sekolah itu yang masalah sebenarnya. So peranan mak bapak supaya pastikan kena nasihat lalu anak-anak supaya berada dalam jarak dan sebagainya. Tapi budak-budak ni kita cakap 10 kali pun jenuh juga nak faham kan. Biasalah budak kan. Okey, so betul lah tu sesi persekolahan dilanjutkan sehingga Mac 2022. Alright. Tapi kita tunggulah tuan-tuan yang dari segi balik tu kita akan sama-sama pastikan anak kita berada dalam keadaan yang teratur lah. Okey.
Kemudian ini Encik Abdul Nasar, saya mohon pihak sekolah tidak membiarkan murid di luar pagar selepas. Okey, senang je macam ni. Lepas katakan dia balik pukul 1 kan, apabila 15-20 minit tu masih tidak ada ibu bapa yang ambil, kita akan masuk balik murid ni ke kawasan sekolah lah. Maksudnya kita ada bahagian ruang menunggu lah. Kalau setakat 10-15 orang tu insyaAllah kita boleh jaga lagi insyaAllah. Itu saya kata kena pastikan kita ambil anak pada waktunya lah. Tapi kalau orang ambil serentak, masalah juga jadi jam kan. Okey, cadangan untuk kantin hantar makanan ke kelas. Okey. Tapi itulah masih juga ada keanggan sebenarnya. Okey. Tengoklah macam mana tuan, kita mungkin minta bantu, tapi sebab dia macam tahap 1, tahap 2 dia tak rehat serentak. Jadi masa untuk kita tu masih boleh kita buat dari segi penjarakan. Dan juga bilangan mereka dah 50% kurang. Jadi insyaAllah saya rasa mungkinlah dari segi berkumpul tu tidak ada lah. Even dulu pun tak ada apa-apa sangat rasanya. Okay. Right. Next, Cik Fazli, maaf cikgu bertanya bila sesi pertama persekolahan akan dibuka untuk pelajar berapa yang akan masuk dulu. Okay. Dia nak jawab ni kan. Okay, prasekolah masuk pada 18-10. Lepas tu tahap 1 saya jangka bukan betul ya, saya jangka pada 1-11. Kemudian saya jangka juga pada 16 hari bulan 12 itu ada 16 bulan 11 tu untuk tahap 2. Saya jangka saja. Tapi apa-apa pun lambat lagi lah. Dalam 2 minggu ke sebulan lagi dah. Cuma just standby, kita akan beritahu maklumat rasmi sekiranya, sebab kaedah dia ialah bila sampai masanya kementerian jabatan akan beritahu secara rasmi kat sekolah, dan baru kita forward dekat ibu bapa lah, sama ada through WhatsApp ke ataupun dengan surat dan sebagainya lah. Okey. Ni seorang cekumah ni. Cik Abdul Nasar. Adakah semua cikgu di SK Seri Nilam telah divaksinkan? Saya dah pegang dengan tuan-tuan lah sini lah. Cuma seorang je belum. Cuma seorang sahaja belum. Tetapi saya telah pun nasihat beliau dan pihak JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, telah pun memberi arahan terbarulah kepada semua penjawat awam termasuk cikgu yang tidak setuju untuk vaksin akan menerima tindakan tata tertib. Okey, tetapi pihak JPA masih lagi memberi tempoh sehingga 1 bulan 11 kepada mereka-mereka itulah. Jadi terpulanglah kepada berkenaan, sebab itu dah ada di bawah JPA punya kuasa lah. Kita dah nasihat, kita dah beritahu dan sebagainya. Kita harap benda ni settle lah. Sebab kita tak nak ada isu tentang vaksin ni kan. Okey, tapi alhamdulillah yang lain semua dah bervaksin lah. Alright. Mohon perbaiki SOP untuk pergerakan menunggu untuk pulang ke sekolah. Okey tuan, kita cuba sebaik mungkin. Tapi saya rasa saya tak risau apabila bila murid dalam penggiliran, mana jumlah murid tak ramai, insya-Allah kita boleh kawal sangat yang ini okey insya-Allah. Tapi kalau katakan ada tuan-tuan yang sukarela rasa nak bantu, silakan. Macam yang lepas-lepas yang ada PIBG bantu kan. Lagi cantik lah sebenarnya kan. Kita sama-sama ambil peranan. Alright. Next, saya belum vaksin lagi. Nanti tuan vaksin sendiri kan. Okey, maaf cikgu nak tanya, prasekolah bila ya sesi bermula? Senang kali jawab ni. Prasekolah akan bermula pada 18 hari bulan Oktober tuan. 18 Oktober prasekolah. Lambat lagi. Abau. Okay. Okay ni, pembetulan SOP pakai face mask lebih lagi ketika bercakap, wajib pakai face mask, jangan buka face mask. Betul lah tu. Sebab pemakaian face mask ni memang dah diwajibkan, tapi digalakkan pakai double lah. Kalau nak pakai nak pakai shield tu lagi bagus lah. Pulang kepada keselesaan masing-masing. Yang pentingnya wajib pakai. Digalakkan double. Okey, tanya lagi. Prasekolah start 18, betul 18 bulan prasekolah. Okey. Kemudian Wan Muhammad Syahmi ni bertanya untuk cuti akhir tahun tu ada tak lanjutkan sekolah. Okey, akhir tahun tu akan bercuti pada tak silap saya 16-12 kot. Gitulah lebih kurang. Tanggal Disember cuti. Nanti Januari masuk balik. Sebab kita punya sesi tahun 2021 ni dilanjutkan sehingga Mac lah.
Ya. Okey, sambungan soalan vaksinasi cikgu. Tak pasti lagi ni ke? Okey. AKP kita, kaki tangan sokongan, kerani ke whatever, semua dah. Even cleaner semua sudah. Kantin pun sudah, semua sudah. Jangan risau. Sebab kalau dia tak fully vaksin, kita tak benarkan dia masuk. Tapi parent tidak dibenarkan masuk sekolah lah, terutama yang belum lengkap vaksin lah. Itu cerita dia. Okey, ada lagi ni. Apa ni? Bagi ibu bapa yang belum divaksin penuh, bolehkah anak mereka pergi sekolah? Tak ada masalah ni, saya rasa okey je. Tapi saya tak apa pun, kita kena berhati-hatilah pakai mask dan sebagainya kan. Tak apa, insya-Allah. Okey, tak tersinggung pun. Okey. Cikgu, anak-anak yang ibu bapa dia tak nak ambil vaksin, macam mana? Tapi sangka tak ada. Budak anak kita yang tak ada vaksin, dia boleh datang sekolah. Mak bapak tak boleh, itu jawapan dia. Okey? Sebenarnya tak ada isu, murid-murid tak ada masalah. Tetapi dia kena pakai mask lah. Dengan SOP dan lain tu kena ikut jugalah. Okey, Farah Ahmad, anak-anak agak payah tu nak pakai face mask setiap masa dalam kelas. Saya rasa ginilah, kita sentiasa bercakap lah. Saya pengalaman saya lah, cucu saya 3 tahun setengah. Dia akan pakai mask, dia kata ada COVID, ada virus dia kata. Dia faham. Dia tak protes pun. Macam tu. Maksudnya kita sentiasa beritahulah anak kita apa sebab kena pakai mask tu lah. Apa keperluan. Dia kena faham lah yang tu kan. InsyaAllah lama-lama dia ikut lah tu. Kenapa waktu balik perlu balik pintu pagar besar tidak digunakan? Maaf kalau soalan. Okey, sebenarnya kita nak mencantikkan flow tu lah. Kalau situ lah dapat keluar, cepat masuk jadi kelang kabut. Jadi sebenarnya kita bagi balik pergi ke gig B. So mak bapak boleh tunggu di sebelah sana lah. Kalau tidak, masing-masing akan tertunggu pada pagar A itulah. Jadi sebab kita buka pagar B. Okey, even itu adalah antara cadangan daripada KPM sendirilah atau perjabatan. Even kalau katakan sekolah boleh buka gate yang ketiga pun disilakan tanpa tahap macam tu. Sebab maksudnya dia nak memudahkan atau menyegerakan penyuraian murid tu. Kalau boleh secepat yang mungkin murid tu keluar daripada sekolah. Bukan nak ngalau tapi proses tu nak dicepatkan. Okey, peranan cikgu kalau ada segelintir ibu bapa yang tidak mahu hantar anak mereka ke sekolah, nanti mereka masih takut. Saya rasa tak payah takut kot. InsyaAllah, hantarlah anak saya. Bagi saya minta tuan-tuan hantarlah anak tuan-tuan ke sekolah. Jangan kita takut atas dasar apa. Kan? Yang pentingnya, kita ikut SOP dan sebagainya. InsyaAllah. Kita tawakal lepas tu kan. Macam tu je lah. Ya? Surat? Apa surat? Yang betul-betul risau tu kita suruh buat surat. Okey. Contoh sekiranya risau sangat lah. Memang tak nak hantar, buat surat kepada pihak sekolah lah. Nyatakan sebab ada masalah. Betul risau ke tak apalah. Tapi nasihat saya datanglah ke sekolah. Tapi sebab itu hak tuan-tuan kan. Okey. Cik Fazil, adakah pihak sekolah ada sediakan sanitizer? Yes, kita ada. Daripada gate masuk sampai classroom semua ada. Tak ada masalah. Even dalam toilet pun ada juga. Okey. Apa ni? Boleh derma? Boleh je. Tak apa derma, boleh derma, tak ada masalah. Kalau katakan tuan-tuan nak bantu dari segitu, silakan, tak ada masalah. Sebab kita tak tahu tempoh ni berapa panjang lagi kan. Kita cuma mengharapkan pandemik ini akan berkurangan lah. Even hari ni pun nampak macam cantik dia punya dia punya result yang ini kan, 8,000 lebih kan. Okey, gelar kelas akan dibuat seminggu sekali. Ya, memang seminggu sekali. Katakan minggu ni kumpulan A, minggu depan kumpulan B, macam tu lah. Okey. Farisha ni nak jawab ni kan. Saya nak beritahu bahawa dia kata ni harap pihak sekolah akan bersikap telus dan transparan. Okey, saya nak beritahu setakat daripada berlakunya kes di sekolah, kita tak pernah pun merahsiakan, tak pernah. Sekali pun macam yang berlaku beberapa tahun lepas ke tahun bila saya tak ingat, 12 orang cikgu kita kena, kita pergi tahu, cuma
apabila benda tu belum confirm, kita takkan sebarkan. Itu masalahnya, kita tunggu rasmi baru kita beritahu. Kita faham, kita tak ada kepentingan pun kita nak lindung-lindung ke nak tak transparent, tak ada isu sebenarnya puan. Okay? Alright. Pakaian tanya lagi ni, pakaian biasa kan selain daripada baju sekolah. Pakai baju sukan lah senang cerita. Senang, budak pun selesa kan. Okey, Raihana, adakah sinki untuk cuci tangan masih ada berdekatan dengan kelas? Yes, kita akan provide balik lah. Kita dah beritahu dengan guru kelas kita insyaAllah kita sediakan macam biasa lah, insyaAllah. Cuma kita kena check balik lah sama ada conditionnya masih okey tak okey kan. Mungkin ada sedikit nak kena repair dan sebagainya lah. Okey, Koko memang tak akan buat lagi lah. Koko tak ada. Okey, ini Cik Ali ni, kalau pelajar kumpulan A, kehadiran pelajar tersebut macam mana cikgu? Kalau pelajar kumpulan A, kehadiran pelajar tersebut macam mana? Okey, katakanlah minggu ni kumpulan A. Alright, dia akan datang daripada Isnin sampai Jumaat. Minggu depan kumpulan B datang. Minggu satu lagi, minggu yang ketiga kumpulan itu akan datang semula. Mana bergilir-gilir seminggu sekali macam tu. Tapi jangan risau, nanti apa-apa pun kita akan maklumkan, jangan risau. Okey, yang ni Nur Azlina tanya pasal pendaftaran untuk sekolah agama 2022. Yang ni kita tak dapat maklumat lagi lah. Kalau ada nanti kita akan beritahu insya-Allah, jangan risau. Haji. Ya, saya. Saya nak tambah tentang kehadiran tadi tu. Mungkin Bapa bertanya status anak dia yang tidak hadir, sekiranya ada kumpulan A, dia dah datang, minggu depan dia kumpulan dia tak hadir kan. Kehadiran dia dalam sistem APDM ada sebab penggiliran, ada dicatatkan. Jadi ibu bapa tak boleh risau. Ya betul. Okey, terima kasih Tazah. Terima kasih. Okey, tak ada soalan lagi kot. Jadi saya terpaksa fokus kepada soalan yang tuan tanya lah. Okey, KAFA setakat ni belum ada lagi lah. Maksudnya kita fokus pada sekolah kebangsaan lah. Okey, saya rasa itu je kot. Cuma saya nak tekankan tentang peranan ibu bapa tadilah. Ya, tentang peranan ibu bapa supaya sentiasa ingatkan anak sendirilah contohnya kan. Kenapa yang pertama tentang penjarakan sosial. Kadang budak-budak ni ialah budak kan. Itu yang penting kita beritahu dia. Kenapa perlu jarak? Jaraknya jarak macam mana kan? Lepas tu jangan salam-salam dengan kawan-kawan. Kan kadang-kadang dia excited dengan kawan pun tak jumpa dia salam. Tak perlu, beritahu dia kenapa. Bagi reason insya-Allah. Kemudian mengamalkan kebersihan, maksudnya basuh tangan sebelum dan selepas makan lah. Kemudian mematuhi pergerakan lah. Okay, sebab macam dia masuk sekolah tu, kita dah masuk ke kelas tak ada masalah. Dah masuk kelas pun dia pun tahu kaedah tu sebab kita ada arrow dan sebagainya. Cuma bila keluar pada gate sekolah tu agak bermasalah. So ini benda yang kita kena sama-sama buatlah supaya mereka faham lah keperluan kenapa ada yang tu lah, pematuhan SOP dan sebagainya. Okey, kedudukan mereka dalam kelas nak cerita. Ada slide, ada cikgu Asli ada tak slide slide yang kedudukan anak murid dalam kelas tu. Okey, ni dia yang ada gambar warna biru merah ni kan. Okey. Yang biru ni ialah yang datang sekolah lah, katakanlah minggu ni kumpulan A biru kan. So dia duduk meja biru, kemudian kawan dia yang kedua ialah duduk meja biru yang lain kedua ni. Maksudnya dia akan berada di meja itu. Tapi apabila kumpulan B masuk, kumpulan B akan duduk di meja merah ni. Dia tak akan bertembung tempat. Itu dia punya SOP yang sekarang ni lah. Ya. Kita dah susun nanti kelas akan tampal dia punya nama dan juga warna. Kadang-kadang mungkin nama dia tak ingat ke apa, warna pun kita pakai, nama pun kita tulis juga. Di dua kelas pun ada, kat meja pun ada. So dia tak akan duduk di meja lain lagi dah. Dia akan duduk meja tu juga. Dan orang lain pun tak akan duduk meja tu. Itu prosedurnya lah. Alright. Ini contoh lah. So yang ni ialah bergantung kepada bilangan. Sebab sekarang ni kalau katakan satu kelas cuma ada dalam 36, maknanya pada ramai pun satu kelas 18 orang. Kalau kita tolak yang tak nak pergi sekolah tu mungkin tinggal
mungkin 14, mungkin 12. So dari segi penjarakan tu memang selesa lah. Okey. Tapi itulah saya harap kalau yang tak datang ke sekolah tu, you kena ada surat. Kemudian insya-Allah cikgu-cikgu kan sentiasa membekalkan mereka dengan kerja-kerja yang supaya mereka tidak terbiar macam tu kan. Itu penting inilah. Alright. Apa-apa pun puan harus berhubung dengan guru kelas lah. Guru mata pelajaran yang mengajar. Katakan dia demam tak dapat hadir contohnya kan. So dia perlu juga bahan-bahan tersebut kan. Okey. So yang ni tentang kedudukan dalam kelas ni saya rasa ni okey lah. Tak ada masalah sebab hari tu masa berlakunya lawatan daripada KPM pun dia bersetuju lah kita gunakan hari ni. Okey. Ada lagi tak? Okey, macam ni. Lepas ni kita akan sentiasa share maklumat lah. Apa-apa saja macam presentation ni pun kita akan share dekat WhatsApp kelas. Apa-apa saja kita akan sentiasa share. Apa saja maklumat terbaru ke apa ke, insya-Allah. Kita dah berlambat dah share. Mungkin ada baca tak baca je lah, itu cerita dia. Sebab dia tanya soalan yang sama tu, anda tak baca lah tu kan. Okey, saya rasa Cik Hazanarita nak share dengan parent kot. Betul ke? Ada tak Cik Hazanarita PPKI? Tak ada Tuan Haji sebab Tuan Haji dah terangkan tadi. Oh ya ke? Sorry lah. Cuma saya nak maklum je lah waktu balik PPKI samalah di pintu pagar A, waktu datang balik waktu pagar A juga. Yes. Itu saja. Okey. Terima kasih. Saya berhatilah dengan PPKI punya arrangement. Dengan PPKI punya arrangement cantik. Saya sangat rasa senang hatilah. Maksudnya bila murid tu datang ke sekolah, dia sambut anak tuan-tuan, dia bawa pergi ke classroom sana, lepas tu nak balik, dia kumpul di dewan, lepas tu bila nampak mak bapak baru dia hantar ke gate sana. Jadi benda tu nampak semua pula, tak ada masalah sebenarnya. Maknanya kerjasama antara guru-guru dengan pembantu-pembantu sangat baik lah. Even ibu bapa pun bagus lah, tak ada masalah. Okey. Kita akan dari masa ke semasa akan update lah apa sahaja maklumat-maklumat yang tuan-tuan perlu tahu, insya-Allah. Okey. Tapi overallnya mana-mana sekolah cerita dia macam ni jugalah. Okey, macam ni juga. Dan saya sebenarnya saya rasa agak happy pasal kita tengok dalam 2-3 hari ni angka-angka kes COVID ni dah mula menurun ya. Menurun, insya-Allah. Kita mengharapkan dia terus menurun dan seterusnya anak kita akan dapat datang sekolah lah. Tapi saya yakin sistem pengedaran ni akan terus berlaku sehingga bulan Februari tahun depan lah. Saya rasa lah. Sebab dia tak semudah itu nak buka semua orang datang sekolah kan. Kita tak tahu. Ini Cik Farah. Angkat tangan apa benda ni, ada apa ya? Assalamualaikum. Ya, sila. Okey, minta maaf. Saya baru masuk tadi. Saya nak tanya, bila yang sebenarnya masuk sekolah tu? Yang sebenarnya untuk siapa ni? Untuk prasekolah ke apa? Tak, untuk darjah 5. Oh, darjah 5 nama lagi Puan. Ini jangkaan saja, bukan kata exactly ya. Sebab tahap 1 pun tak masuk lagi, prasekolah pun tak masuk lagi. Okey, prasekolah 18 bulan 10. Lepas tu kita jangka 2 minggu lepas tu dalam 1 November ialah untuk tahap 1 tahun 1-2-3. Kalau dah jam 4 kemungkinan pertengahan bulan November, kemungkinan. Tetapi nak exactly jawapan lah tu. Itu panduan sajalah. Apa-apa kita akan beritahu dalam WhatsApp rasmi sekolah lah. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi tak nak bertanya? Ni mata kan nampak sangat kan? Okey, bagaimana cara makan dan waktu rehat manakala murid perlu bawa tu? Murid akan makan dalam kelas. Cuma kalau katakan kat kantin boleh menghantar makanan tu, kita cubalah berbincang. Kalau tidak nanti mereka akan turun juga ke kantin tetapi secara kawalan guru lah. Dari segi penjarakan dan sebagainya, insya-Allah yang tu insya-Allah. Tapi kalau boleh cikgu elakkan murid keluar lah daripada kelas kalau untuk makan pun. Memang dia tak akan keluar makan dalam kelas. Dia tak akan makan di tempat lain, dia akan makan dalam kelas sebenarnya Puan. Maksud saya kalau proses pembelian tu lah, proses pembelian tu. Tak apa Puan, insya kita cuba sebaik mungkin lah apa yang kita boleh arrange dengan benda isu ni kan, insya-Allah. Jangan risau insya-Allah.
Masih. Sama. Cikgu, Ya. anak masa sebelum ni punya kelas kan, masa Okey. kelas dibuka sebelum ni, anak bila balik tu dia cakap bila cikgu tak ada dalam kelas, kawan-kawan akan berjalan-jalan. So how can you stop that? Okey. Thank you. Anak ajar berapa ya? 5. Ya 5 ya. Tak apalah. Yang ni saya akan remind pada cikgu saya lah. Yelah. Bisa nak cakap manusia kan. Kita tak boleh nak kontrol kan budak-budak nak jalan, nak berkawan, nak bersembang kan. So Ya betul. saya selalu pesan kat dia, Betul. jangan jalan-jalan, tapi dia kata kawan-kawan dia jalan. Betul lah tu. Betul sangat. Tapi kita cubalah ingatkan cikgu-cikgu lah. Kan? Tapi saya tak nak salah siapa lah. Tapi kita cuba pastikan benda tak berlaku lah. InsyaAllah. Concern saya satu tu je. Because kita tahu anak kita dah memang takutkan dia gila-gila ya kat rumah. Memang tak pergi mana. Tapi kita tak ada kontrol ada children. Ya betul. Tapi kita akan pastikan cikgu berada insyaAllah lah. Okay, baik. Okey, terima kasih Puan. Ni Puan ada lagi tak? Apa lagi yang kan? COVID mana? Ni Mr. Yoganathan ke? Kalau murid kena diagnose COVID-19 di rumah, selepas dah balik rumah, contoh Senin, apa SOP untuk kelas dan sekolah? Lepas dah balik rumah. Saya tak baru faham tu. Tapi saya rasa kalau katakan positif COVID, dia balik rumah kan, dia cuma maklum pada sekolah lah. Maklum pada sekolah, anak dia kena COVID dan sebagainya. So dia kena patuh kepada arahan-arahan daripada PKD lah atau pihak Kementerian Kesihatan, apa yang harus mereka mungkin karantina dan sebagainya. Kan? Sebab ini ada tanggungjawab PKD lah, pihak kesihatan. Alright. Tuan Cik, saya nak respon juga tentang perkara ni. Ya. Cuma makluman kepada ibu bapa yang kemungkinan ada di kalangan ahli keluarga yang membuat test COVID kan. Swab test dan sebagainya. Kalau boleh jangan dah dapat keputusan baru info dengan sekolah. Kan? Benda tu akan menjadi risiko juga pada pihak sekolah dengan anak-anak yang lain. So kalau ada di kalangan ahli keluarga yang tu, maklum PM dengan guru kelas, terutama sekali mengatakan bahawa ahli keluarga ada yang terlibat dengan untuk test COVID. So maklum je, ada maklum bercuti untuk test COVID dan sebagainya. Selepas tu sekiranya keluarnya keputusan, baru boleh maklum pada pihak sekolah ataupun guru. Supaya benda tu nanti kita ada gap tentang tu. Takut nanti dia datang ke sekolah padahal, contohlah, saya bagi contoh. Hari Isnin, hari Ahad dia buat test COVID. Hari Isnin dia datang sekolah. Dia minggu yang pertama penggiliran. Dia datang. So, apabila 2-3 hari kemudian pelajar tu disaki positif. So pelajar-pelajar lain akan ikut. So kita harap betul-betul ibu bapa ni sama macam yang tadilah, transparan lah, maklumkan pada pihak sekolah lah. Jangan ada di kalangan ahli keluarga tu dah COVID baru maklumkan pihak sekolah. Maksud Encik kalau siapa yang sedang buat COVID test jangan ada 11 lagi tak ada result. Maksud itu ya? Kalau boleh. Kita nak keputusan tak nak lah sekiranya positif, maka dia dah hadir ke sekolah akan menyebabkan jangkitan kepada anak-anak anak-anak tak ni. So di situ nanti maka kita akan buat kerja susulan dan banyak lagi lah test yang akan kena buat lah seperti mana yang dulu lah. Okey, terima kasih Cikgu Raziman. Okey, ini Encik Fazli Muhammad ya. Berapa hari je dia orang sekolah lepas cuti tahunan balik. Dia kan 66 hari tuan. 66 hari kemudian dia akan break, dia akan sama balik pada tahun depan lah. Okey, ini Farisha Alisha ni dia beritahu, dia kata dia tengok slide dekat KPM, tahap 1 start pada 18.10, tahap 2 start pada 1 November. Okey, saya rasa yang ni Puan tengok pada negeri fasa 4. Maksudnya negeri 9. Negeri 9 tahap 1 pada 18 Oktober, kemudian tahap 2 pada 1 November. Ini negeri 9 fasa 4. Jadi apa-apa pun pihak sekolah akan maklum kepada
pada parent lah. Mungkin saya rasa tadi dia tengok slide untuk negeri pasal 4. Okay. Alright. Ada lagi ke? Alright, macam kalau sebelum pembunuhan masa sekolah, beli satu kit untuk murid, apa ni? Beli seorang satu tak payah. Tak payah belilah sebab kita memang ada yang diberi oleh ke KPM untuk kit test tu, tak payah beli. Bazir beli kan. Sebab kalau apa yang itu kepada mereka yang ada gejala lah, sekali pagi datang sekolah okey, lepas tu tengah hari ada gejala contoh, kita pakai kit tu. Tak ada keperluan apa kita mesti membazir kan. Sebab benda tu pakai buang sekali kan. Lepas tu dia mungkin agak mahal jugalah kalau kita beli kat luar. Okey, kenapa bila ada cikgu kena COVID boleh tangguh bagi tahu murid? Jika family murid ada kena COVID, terus bagi tahu sekolah. Dan sebenarnya gini ya, kita apa pun kita nak share dengan parent, kita kena pastikan kes tu betul-betul valid. Baru kita boleh tahu ni kan. Sebab yang kedua kita tak nak timbul panik kepada parent lah. Kita nak beritahu secara seronok-seronok, tak boleh benda tu kan. Kita nak jaga juga kepentingan lain tu. Kan? Sebab kita ni benda-benda ni benda rahsia jugalah. Macam dululah ada tu kes siapa? Cikgu sekolah ke? Isteri dia yang kena COVID, itu pun belum confirm. Tapi orang cerita, parent cerita, cikgu tu kena COVID kan. Jadi alamat saya kata, benda tu dah tak betul kan. Kita tak boleh nak suka-suka nak sharing dengan ibu bapa. Kita tak nak timbulnya kerisauan dan sebagainya. Kadang-kadang dia tanya pula apa tindakan pihak sekolah. Memang kita akan bertindak, tapi kita akan bertindak berdasarkan nasihat daripada PKD, nasihat daripada pihak PBD dan Kementerian Jabatan. Kita takkan pandai-pandai sendiri walaupun kita ada authority untuk bertindak, tapi kita nak halusi betul-betul. Kalau confirm barulah kita beritahu dan sebagainya lah. Tak timbul kata bila cikgu diam je, tak timbul yang tu, insyaAllah. Punishment apa dia? Apa dia tu? Ya betul. Kalau close contact memang jangan tak ada. Kita faham. Kalau close contact hadir itu je. Tapi maklumlah dengan suara dan sebagainya. Okey. Apa ni? Okey, apa ni? Wan Muhammad Daniel. Salam cikgu, berkenaan parent yang punya anak yang lebih dari seorang bersekolah, adakah jadual penggiliran? Yes, memang kita selarkan tuan. Kita akan pastikan, sebab tu dah saya dalam WhatsApp kelas pun dia beritahu kumpulan A tu yang ada adik-beradik. Mana dari segi datang sekolah, balik sekolah sekali serentak adik-beradik kan. Kita takkan katakan abang kumpulan A adik darjah 3, kumpulan B tak ada lah macam tu kan. So kita beritahu pada guru-guru dah beritahu pada tuan-tuan rasanya yang A itu adalah yang ada adik-beradik. Macam tu lah. Alright? InsyaAllah. Sangat sultan kepada yang B juga. Yes, kecuali dah tak boleh itu upaya lah kan. Tapi dia punya prinsip macam tu lah. Kita akan selaraskan. Okey, sekarang pukul 3. Ada lagi tak nak bertanya? Apalah nanti kita share. Tak apalah kalau apa-apa pun tuan-tuan boleh telefon saya ke WhatsApp saya, insyaAllah saya akan cubalah. Tapi maklumat-maklumat kalau tak ada tentang benda kita akan sentiasa share dengan ibu bapa lah. InsyaAllah. Okey. Apa dia? Apa ni? Tahun lepas masa cikgu ada ke COVID-19, saya dapat info daripada orang luar dulu surat resmi sekolah. Setelah hari itu baru pihak sekolah maklum pada semua, harap perkara ini tidak berulang. Saya tak pastilah tuan yang ni. Kan kita yalah sekarang ni maklumlah dengan dunia teknologi, WhatsApp dan sebagainya, kadang-kadang orang suka share. Tapi kita nak share, kita kena fikir dari segi implikasi juga. Kan mungkin yang berkenaan tu dia tak fikir, tapi kita fikir banyak pihak. Kita fikir ibu bapa, kita fikir cikgu-cikgu punya keselamatan dan sebagainya lah. Kan, so ada banyak benda yang kita timbangkan lah. Kita tak semudah itu untuk kata nak share dengan siapa-siapa benda ni kan. So itulah ceritanya. So saya rasa tuan-tuan cukup lah kot kan. Kita punya perkongsian kita di bab urus kita. InsyaAllah kalau ada keperluan akan datang, insyaAllah kita akan
apa ni, cikgu boleh tak KPM dan sekolah buat laporan harian COVID-19? Tak kot, sebab yang buat laporan tu KKM rasanya kan. Okay, tak apalah. So apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang dapat melapangkan masa. Saya tengok tadi ada 228 orang ibu bapa yang join termasuk cikgu jugalah. So maksudnya tuan-tuan sangat prihatin lah dengan apa yang akan berlaku, dan saya sentiasa mengharapkan anak-anak kita datang ke sekolah lah. Sebenarnya apabila mereka berada di rumah terlampau lama, so memanglah kita memang buat PDPR, tetapi ada sebilangan yang langsung tak attend PDPR. So yang ni kita tak nak berlaku, terutamanya yang melibatkan tahun 1, tahun 2 di mana dia punya penguasaan kemahiran tu belum mantap lagi lah. Itu kita risau dalam jangka panjang sebenarnya. Okay, so itulah kita mengharapkan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk pastikan sekiranya ada latihan dan sebagainya, bantulah anak kita. Kalau tak tahu, duduk dengan guru dan sebagainya lah. Terus kini kerja-kerja yang kita katakan dia dua hala punya interaction lah, antara ibu bapa dengan sekolah dan sebagainya lah. Jadi saya ingin merakamkan terima kasih kepada semua guru juga yang bertukar lumus mengadakan PDPR dengan anak tuan-tuan dan puan-puan. Cuma lately ni hadirannya memang makin lama makin lemah lah kita kan. Tak ramai pun. Jadi kita mungkin budak dah bosan. Mungkin dah ada masalah talian internet, mungkin ada masalah, macam-macam masalah sebenarnya kan. So kita harapkan dengan bukanya sekolah ni, hantarlah anak tuan-tuan dan puan-puan, dan kita mengharapkan satu masa nanti kehadiran secara penuh 100% untuk semua orang lah. Jadi sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serah balik pada Cikgu Aizuddin. Okey, baiklah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan penjaga kerana sudi meluangkan masa hadir ke taklimat sesi libat urus pembukaan sekolah pada petang ini. Saya selaku pengacara majlis memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa semasa mengendalikan majlis sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Salam. Salam. Sama-sama. InsyaAllah harap kita semua. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Salam, terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu Aizuddin. Sama-sama. Sekolah. Ini kelas kita. Bukan guru kelas, guru. Tak, yang dia Ya, cikgu Aizuddin. Cikgu Aizuddin. Tanyalah cikgu. Tanyalah. Aizuddin.